Pergaduhan apa dia di kalangan Muslim. Sesama Muslim saling berbunuhan hanya kerana berbeza aliran agama yakni mazhab. Tidak sedikit nyawa umat Islam melayang sia-sia di bumi Iraq, Yaman, Syria, Mesir, Libya, Tunisia, Jordan dan negara-negara Arab lain akibat konflik berbeza mazhab tersebut. Nampak? Pertikaian fahaman aja. Ideologi aja. Allahu Akbar. Pada zaman ini, para pengikut satu aliran beragama berasa halal. Dia kata halal menumpahkan darah mereka yang tidak sealiran. Umpamanya konflik antara kumpulan Sunni dan Syiah. Berlaku di Iran. Bagaimana mereka perangi orang-orang Sunni ni. Bunuh sesuka hati. Na'udzubillah min zalik. Wahabi dan mereka yang dilabel ahli bid'ah dan sesat. Kelompok Islam moden dan Islam konvensional serta kelompok-kelompok aliran beragama lainnya dalam kehidupan umat Islam. Dalam era moden kini, ramai umat Islam yang memburukkan peribadi sesama Muslim. Ingat, bila kita memburukkan orang Islam lain, di situ tak disebut sebagai iman. Iman ini tak melekeh-lekehkan, tak merendah-rendahkan orang lain. Allahu Akbar. Ramai individu dalam era moden kini, ramai umat Islam yang memburukkan peribadi sesama Muslim di media-media masa, di media-media sosial. Bagaimana kecanggihan teknologi, kecanggihan juga adalah mudah dia nak burukkan orang lain. Mudah nak menjatuhkan fitnah. Allahu Akbar hari ini. Mudah sesuka-suka. Orang yang tak ada iman dia akan mudah begini. Orang yang tak ada iman dia takut. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah tu bukan kita burukkan orang lain. Tapi fitnah itu bila kita mensyirikkan Allah, dalam keadaan kita buat dosa itu, kita tak pedulikan takut pada Allah. Maksud dia sama kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyembah Allah, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar, hari ini berhati-hati. Kalau kita tengok macam-macam fahaman-fahaman yang keluar, yang hari ini muncul pula Islam liberal, lelaki perempuan, campur aduk bersembahyang, solat berjemaah. Dah mula pula daripada Indonesia, fahaman daripada Mahat Zaitun hari ini. Bagaimana dia create satu mazhab, Soekarno ke Soeharto ke benda lah. Na'udzubillah min zalik. Jauh daripada mazhab-mazhab yang ada ni. Dia kata, bila mana sembahyang, perempuan boleh jadi imam. Perempuan jangan duduk di belakang, seolah-olah najis. Dia kata macam najis, macam dihina. Allahu Akbar. Ni berlaku dah ni. Anak-anak kita takut fahaman anak-anak kita ni. Dia nak mempermudah-mudahkan anak cucu kita hari ni. Takut anak saya, anak kita semua. Kita kena berhati-hati. Kena banyakkan doa. Banyakkan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Baik, saya nak share doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu zaman penuh dengan musibah. Kita kena banyakkan doa. Apa doa dia? Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hindarkan kami, hindarkan aku daripada sebarang bala. Kita lalai, kita jauh daripada Allah, kita tak boleh tetap dalam ibadah, itu namanya bala. Allahu Akbar, takut. Wadarati syaqaq, minta hindar daripada ngerinya musibah. Wasu'il qada', minta hindar daripada ketentuan buruk. Ingat, qada' dan qadar Allah dah atur, takut-takut ketentuan buruk. Dengan doa lah. Dan di hujung wasyamatatil a'da', minta hindar daripada musuh-musuh yang tak sedar. Ni nak cerita pertikaian, pergaduhan sama Muslim. Dalam keluarga juga, isteri boleh jadi musuh, suami boleh jadi musuh, anak-anak boleh jadi musuh dan sebagainya. Allahu Akbar. Minta maaf kalau nada saya agak tegas, kurang sihat sikit semua. Tapi mudah-mudahan ada kefahaman. Kita risau dengan apa yang berlaku hari ini. Kena kuatkan iman, tetapkan iman. Allahumma sabbitna ala dinil Islam. Allahumma sabbitna ala dinil Islam. Wahfazna ala iman. Ya Allah, tetapkan aku dalam agama Islam. Wahfazna alal iman. Dan peliharalah iman kami, ya Allah. Doa tadi saya ulang balik. Kalau boleh catat-catat, nak rekod-rekod silakan. Doa yang Nabi sampaikan yang perlu kita, subhanallah, ambil peduli. Anak tak sembahyang balak. Kita biarkan dia jadi balak pada kita. Allah Akbar. Allahumma inni atau Allahumma inna na'udzubika min jahdil balak wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Saya ulang balik maksud dia. Ya Allah, peliharalah aku atau kami daripada pelbagai balak.
daripada ngerinya bala, daripada musuh, daripada ketentuan burukmu ya Allah, dan daripada musuh-musuh yang tidak disedari. Doa banyak-banyak. Dan tadi Allah masabit ni atau Allah masabit nak, ya Allah tetapkan aku, tetapkan kami ala dinil Islam, atas agamamu Islam, atas agama Islam. Wahfazna alal iman. Bila sebut mohon, pelihara iman, takut kita goyah, takut kita goyah. Iman kita ni kadang turun naik. Kita akan mudah terpesona dengan dunia, mudah terpesona dengan subhanallah. Ingat, dunia ni yang disebut sebagai permainan, sebut pada sebagai permainan, orang dok kejar. Tapi bila sebut akhirat itu bukan main-main dah, berapa ramai yang nak kejar, ambil peduli. Saya sebut balik, dunia ni tempat main-main, orang duk rebut. Tapi akhirat bukan main-main, tapi orang tak peduli dah. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita doa banyak-banyak. Baik. Bayangan dalam era moden kini, ramai umat Islam yang memburukkan peribadi semua Muslim di media sosial, di media masa. Lebih daripada itu, ramai individu maupun kumpulan yang memaklumkan pemisahan diri, firak, farku, mufarrakah, bahasa dia, dengan jemaah kaum muslimin kerana berbeza pendapat dalam mentafsir Islam. Hari ini minta maaf saya sebut, bukan nak cerita politik. Islam tu Islam lah. Tak adalah Islam Madani lah, Islam apa hadari lah pun lah. Islam tu Islam. Jangan kita duk meletakkan barulah ada benda-benda, subhanallah. Islam itu yang dibawa adanya Al-Quran, adanya hadis Nabi SAW. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita belajar ini untuk faham. Belajar ini untuk faham ibadah kita. Apa matlamat kita sebenarnya. Bukan kita nak mengada-ngadakan, bukan kita nak create benda-benda yang baru. Untuk fahaman politik lah, untuk fahaman kepentingan peribadi lah. Na'udzubillah min zalik. Target kita, tujuan utama kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bayangan berkaitan kecelaruan perpaduan umat Islam, apa yang berlaku celaru ni telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalanku fitnah yang mencerai-beraikan. Fitnah, apa dia fitnah? Ujian yang menyebabkan cerai-berai. Kadang masalah sedikit pun. Minta maaf saya sebut daripada mahkamah syariah. Dia kata setiap 1 minit ada 1 perceraian. Itu suami isteri. Belum lagi perkumpulan, belum lagi jemaah, belum lagi dengan jiran, dengan sebagainya, dengan anak beranak dan sebagainya. Allahu akbar, takut kita. Sesiapa di antara kamu yang memisahkan diri daripada jemaah atau ingin memecah belahkan kesatuan umat Muhammad yang telah bersatu, maka nyahkan dia dari muka bumi ini. Sesungguhnya tangan Allah, maksudnya kuasa Allah, bersama jemaah, dan syaitan bergerak bersama orang yang memisahkan diri daripada jemaah. Dia tak nak ikut jemaah, dia nak seorang-seorang, dia duk hina orang lain dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya bahawa sesama Muslim adalah bersaudara. Dan harus saling menghargai dan menjaga keselamatan satu sama lain antara sesama Muslim, sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Muslim, Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya atau membiarkannya dalam keadaan susah. Ni saudara sama Muslim ni. Dia tak melakukan kezaliman, dia tak akan biarkan susah maupun merendahkannya. Takwa itu di sini kata Nabi, hahuna. Baginda menunjukkan dadanya 3 kali. Takwa hahuna kata Nabi, 3 kali Nabi sebut, 3 kali. Cukuplah seseorang disebut buruk, yang jahat, jika dia merendahkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim adalah Muslim yang lain, haram darahnya, bunuh ke, menyakiti dan sebagainya, hartanya dan kehormatannya. Macam baru-baru ni viral, isu kelar perut kekasih yang mengandung tu dibakar lagi di Sungai Besar tu. Allahu akbar. Ingat, bila tanda dunia nak kiamat, orang ni dia punya ihsan dia tak ada dah. Tak ada belas kasihan. Lebih buruk daripada binatang. Binatang pun kadang sayangkan anak dia, saudara dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku inilah kita minta dijauhkan keluarga kita, anak-anak kita. Bila sebut nyawa ni mudah-mudah.
Ni banyak kematian macam nyamuk lah, mudah nak dibunuh dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila kita baca hadis ini, bila kita baca ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita takut. Tapi inilah yang perlu kita hadapi, yang perlu kita jalan terus. Kita bawa Islam, kita bawa iman. Jangan tinggalkan belakang. Ni sembahyang tu kita jaga. Kita jaga hubungan dengan Allah itu kuat. Allah atur hubungan dengan manusia sangat-sangat baik, insya-Allah. Ya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kamu daripada golongan ahli kitab telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Ini Nabi bagi tahu ni. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan 72 golongan antara mereka akan menjadi penghuni neraka. Ramai. 72 tu menjadi penghuni neraka. Hanya satu golongan yang menjadi penghuni syurga. Ketahuilah mereka adalah jemaah, yakni ahli sunnah wal jamaah. Ingatan daripada Nabi SAW. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut dapat kita fahami bahawa insan muslim, manusia muslim akan selamat daripada api neraka. Kita ni bila kita berpegang teguh pada tali Allah, iman kita, Islam kita, ikut syariat benar-benar, Allah pelihara kita daripada api neraka. Jika dia berada dalam saf barisan umat Islam yang sentiasa menegakkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah, baginda bersabda, yang bermaksud apa dia dalam hadis riwayat Tirmizi, berpeganglah pada al-jamaah dan jangan kamu berpecah belah. Kerana syaitan itu bersama orang yang bersendirian, sedangkan terhadap dua orang ia lebih menjauh. Sesiapa yang menginginkan bahagian tengah syurga, maka berpeganglah pada al-jamaah. Sesiapa berasa tenang dapat melakukan amal kebajikan dan susah hati apabila berbuat maksiat, maka dialah sebenarnya orang yang beriman. Allahu Akbar. Rasulullah juga bersabda lagi, memberi amaran kepada umatnya, sesiapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri daripada al-jamaah, maka dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jauh daripada Quran, jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, doa banyak-banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pusing balik setelah kau beri hidayah pada kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubi atau sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, siapa dia Allah? Tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan padamu. Allahumma la takilni ila nafsi tarafata ain wa aslih li sya'ni. Nabi juga doa dalam hadis sebut apa dia? Ya Allah, jangan serahkan pada diriku sendiri untuk menjaga walau sekelip mata. Allah Akbar. Dan perbaikilah diriku, ya Allah. Saya suka nak ulang balik apa yang saya pernah sebut. Yang mungkin minggu lepas saya dah pernah sebut. Syurga itu ada 8 pintu. Kita nak masuk syurga, ada tak amalan yang kita buat? Bagaimana wanita dia jaga 4 amalan ini, pintu syurga memanggil dia. Masuklah mana-mana pintu syurga. Dia jaga solat, dia jaga puasa, dia taat suami dan dia jaga maruah dia. Masuklah mana-mana pintu syurga. Dan yang lain tu ada 8. Ada 8 pintu syurga. Pintu syurga melalui solat. Kita jaga solat, ada pintu syurga daripada solat. Jagalah. Akhir zaman ni, solat itu dianggap remeh. Kekuatan kita solat. Lagi-lagi solat berjemaah yang lelaki. Yang kedua melalui pintu puasa. Puasa wajib, puasa sunat kita jaga. Ada pintu yang akan memanggil daripada orang yang suka berpuasa. Dan yang ketiga pintu jihad. Pintu jihad apa dia? Inilah jihad kita. Duduk dalam kelompok, dalam kelompok jemaah, ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga kita berpegang pada Quran, berpegang pada hadis Nabi SAW. Hari ini kita akan selamat. Jihad. Duduk dalam majlis ilmu ni jihad. Bukan jahat, jihad. Kita lawan keselesaan kita, hawa nafsu dan sebagainya. Itu namanya jihad. Bukan pergi berperang. Zaman Nabi pergi berperang. Zaman hari ini inilah. Kita tetap dengan Islam, kita beriman, kita bertakwa, itu namanya jihad. Ada pintu jihad. Dan yang keempat, pintu apa dia? Yang keempat, pintu menghormati mak bapak. Pintu menghormati mak bapak. Ada mak bapak jaga, ada pintu yang memanggil dia. Yang keenam, yang keberapa? Pertama tadi, solat. 5 Ustaz, 5. Okay. Yang kelima yang disebut sebagai pintu aiman.
Pintu Aiman. Apa dia pintu Aiman? Ashabul Yamin. Nabi suka memulakan dengan sunnah dengan belah kanan. Pintu yang masuk dia orang-orang yang suka melakukan sunnah Nabi, melakukan kebaikan. Ashabul Yamin. Allahu Akbar. Bila sebut Ashabul Yamin, orang-orang yang diberi catatan daripada belah kanan. Dalam keadaan yang sangat-sangat dialu-alukan. Dalam keadaan dihargai. Berbanding Ashabul Shimal. Sebelah kiri daripada belah belakang dalam keadaan yang sangat hina. Dan yang keenam apa dia? Pintu menahan marah. Hari ini, bila sebut pertikaian ini, benda kecil orang jadi gaduh. Bergaduh tak pasal. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sekejap, kita dengar laungan azan. Boleh jadi yang hampir dengan masjid dengar. Kita sahut dan kita banyakkan doa insya-Allah. Sekejap. Memang tak ada suara ke ni? Azan, azan.
Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita berhenti seketika dengar hormati azan. Di sebalik azan tu ada seruan kepada kebaikan solat. Ni hayya ala salah, hayya ala falah. Dan di sebalik azan tu bila kita dengar mustajab doa. Dua doa yang Nabi bagi tahu takkan Allah tolak ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun dengan lebat. Di situ ada rahmat kasih sayang Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sampai mana tadi? Yang keberapa? Yang pertama tadi salat. Yang kedua, apa dia yang kedua? Puasa. Yang ketiga jihad. Yang keempat, apa dia? Menghormati mak ayah. Yang kelima, ashabul yamin. Yang keenam, menahan marah, betul? Ya. Yang keenam, menahan marah. Nabi bagi tahu dalam hadis, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ulang 3 kali. Jangan marah, jangan marah. Hari ini bila sebut pertikaian, kita diuji dengan kemarahan. Awwalu ghadab junun wa akhiruhu nadam. Permulaan marah tu gila. Macam orang tak sihat, tak waras lah, gila. Wa akhiruhu nadam. Dan kemudian barulah timbul penyesalan. Ada pintu syurga daripada menahan marah. Kita boleh marah, tapi di sebalik itu kita tahu orang yang ada iman, yang subhanallah. Dan yang ketujuh, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Mohon maaf dan minta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Padahal macam-macam dosa yang orang tu buat, tapi kita redha, kita halalkan dan sebagainya. Ada pintu syurga memanggil. Dan yang akhir sekali, pintu sedekah. Hari ni apa yang boleh? Macam buku ni saya suka promosi, hadiah kepada kawan-kawan, hadiah pada siapa pun. Sebab apa? Di sebalik gambaran tu, ni ada ingatan yang terbaik daripada Nabi SAW. Yang berhajat, tadi saya nampak ada nombor telefon, boleh PM saya nak berapa, tinggalkan alamat, kita akan postkan insya-Allah. Kita kongsi. Bukan saya yang tulis, tapi saya menyusun daripada ingatan Nabi SAW yang sahih, yang terbukti benar-benar berlaku hari ini. Baik, ada 8 pintu syurga. Baik, seluruh yang dirahmati Allah pada zaman ini, sebagai kesimpulan daripada tajuk ni, sukarkah menemui orang-orang yang mengaku sebagai pejuang Islam? Tak susah. Mengaku dia perjuangkan Islam. Tetapi mudah menumpahkan darah sesama Muslim. Mudah nak bunuh orang lain dan sebagainya. Susahkah mendapatkan kelompok umat Islam yang memisahkan diri daripada jemaah kebersamaan umat Islam? Tak susah. Sulitkah menemui pejuang Islam yang berjihad demi membela suku, ras, mazhab, ideologi, akidah serta kelompok kepentingan dan bukan untuk tujuan dakwah Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ternyata sudah terbukti kebenarannya pada masa kini. Allahu akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan faham daripada tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kita ambil ingatan dan kita sematkan dalam hati kita dan kita sampaikan apa yang diingatkan oleh Nabi SAW pada malam ini. Bila sebut pertikaian, bagaimana isu pergaduhan yang disebut antara Muslim ini dah berlaku dah. Di Arab Saudi, di mana negara-negara Arab, bila jadi macam ni, siapa yang berseronok, siapa yang happy, siapa yang seolah-olah tepuk tangan, yang bukan Islam dah. Bila itu sebab umat Islam ni makin lama makin ramai. Macam buih yang dipukul ombak jadi buih kan, dia tak ada kekuatan, sangat banyak. Bila kita bersatu, kita boleh menang. Macam isu di Palestin, isu di Syria, di Yaman dan sebagainya. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat. Saya buka, ada soalan daripada tajuk ni, silakan. Silakan ajukan sebarang soalan kepada Ustaz, silakan. Kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar ini untuk malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa banyak-banyak. Allah beri hidayah petunjuk pada kita. Allah beri ketenangan, kebahagiaan pada kita.
dan kekuatan untuk terus istiqamah dalam Islam dan iman dalam ketaatan. Minta dijauhkan daripada musuh-musuh yang kita tak sedari, daripada pergaduhan, perselisihan dan sebagainya. Apapun kita rujuk pada orang yang benar, kita rujuk Quran, kita rujuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman panduan kita, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini Bonda Pengerusi, mudah-mudahan ada barakah, mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, saya nak mengajak untuk bersama dengan saya nak buka share lah, share pondok. Share pondok apa dia? Share untuk akhirat, menyumbang untuk pondok berterusan, untuk anak-anak yang sedang belajar Quran, untuk jihad mereka juga, jihad kita, bagaimana kita bentuk mereka, bukan hak milik saya pondok ni. Itu sebab saya sebut tadi saya buka share, share untuk kita impak sama-sama pondok ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sebagai jariah kita, saya tinggalkan nombor telefon, boleh PM saya untuk maklumat buku tadi, untuk maklumat infak dan sebagainya. Dan saya buka siapa yang berhajat untuk badal haji, saya masih lagi terbuka, insya-Allah. Saya akan pergi pada 21 hari bulan Jun, insya-Allah, untuk bertugas haji, sambil bawa untuk nama yang dibadal. Jadi yang nak berkorban di Mekah juga saya buka. Boleh PM saya 013 632 8852. 013 632 8852. Ini nombor telefon saya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, ayah ibu yang bersama pada malam ini, sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini, doa banyak-banyak. Doa ketika azan itu mustajab, hujan turun mustajab, dan doa dalam majlis ilmu juga. Ada para malaikat bersama dengan kita yang akan amin-aminkan doa kita, insya-Allah. Maafkan saya, doakan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis syaqawah. Ya Allah, rahmatilah majlis kami pada malam ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan hinakan kami, malukan kami dengan dosa kelalaian kami lakukan ya Allah. Tegurlah kami, ingatkan kami dengan hidayah Engkau ya Allah. Jadikan ilmu pada malam ini benar-benar kesan kepada hati kami, jiwa kami makin rendah diri, bukan makin sombong diri ya Allah. Ya Allah, umur kami yang tinggal baki-baki, tinggal sisa-sisa ya Allah. Jadikan ketaatan padamu, bukan kelalaian, kemaksiatan padamu ya Allah. Jadikan kehidupan kami seluruh dengan kebaikan, akhirat kami seluruh dengan kebaikan. Ya Allah, kuatkan kami untuk istiqamah dengan ketaatan, dengan kebaikan, makin dekat dengan Kau ya Allah, bukan makin jauh daripada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya, Assalamualaikum Ustaz, kita boleh tak buat korban dua Ustaz di Malaysia dan di Mekah? Nak Baik. tanya tu. Boleh Ustaz? Di Mekah seekor kambing RM700. 700. Sebab kita dah buat kat Malaysia, lepas tu kita buat kat Mekah, boleh ya Ustaz? Dua Boleh, tak korban ada dalam masalah. satu Kita masa. perbanyakkan. tak boleh. Di okey, Mekah, okey. bagaimana ibadah di Tanah Haram 100,000, pahala dia, kita beribadah korban juga, kita infakkan juga ada 100,000. Dan yang nak buat sabil juga sepanjang saya kat sana, insya-Allah saya boleh sampaikan. Jadi yang berhajat boleh melalui Gemenur Iman, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Dan insya-Allah kuliah ni juga kita akan teruskan walau saya berada di sana. Mana tahu saya boleh share ketika tawaf dan sebagainya, insya-Allah betul-betul berdepan. Mana tahu ada izin Allah juga di Arafah dan di mana pun insya-Allah di Tanah Haram. Allah a'lam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Iran Ustaz. Ustaz. Ustaz pun dah left dah pun. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi Tutup mata kita, no. wabarakatuh.